Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azlaida binti Muhammad Noor bersama sahabat-sahabat sekumpulan saya dari Grup E Kota Baru akan membentangkan tugasan kumpulan bagi kursus komunikasi perundingan berkenaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Projek laluan rel Pantai Timur diumumkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak semasa merasmikan majlis pecah tanah di stesen utama Kota Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Projek ECRL ini membabitkan laluan rel kereta api merentasi sebahagian Selangor, Pahang, Terengganu dan Kelantan yang bernilai kira-kira RM55 bilion. Ini dijangka siap pada 2024 yang merupakan pengangkutan awam penumpang dan kargo yang berupaya memendekkan perjalanan dari Tumpat Kelantan ke Gombak Selangor kepada hanya 5 jam. Pembinaan ECRL dibuat untuk memaksimumkan kelebihan dari segi ekonomi dan teknikal bagi keseluruhan projek dan kesan limpahannya, di samping dapat meningkatkan kemajuan teknologi dengan membantu menjimatkan kos pengangkutan dan perhubungan di antara masyarakat tempatan dengan masyarakat luar. Projek pembangunan ini adalah hasil daripada rundingan antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Republik Rakyat China dalam merealisasikan projek ECRL ini. Hubungan di antara pihak yang terlibat memerlukan proses komunikasi dan perundingan bagi menjayakan sesuatu perundingan yang diingini bagi mencapai kepentingan bersama. Projek ECRL mula bertapak di Malaysia kerana negara kita inginkan pertukaran kemahiran teknologi kereta api dari negara China. Ini kerana negara ini dilihat mempunyai banyak keistimewaan tersebut dan hubungan dengan China juga telah lama tercipta sejak zaman sebelum merdeka lagi. Rundingan juga dilakukan dengan rakyat tempatan di antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri kerana untuk membuat projek ini sudah pastinya akan menggunakan tanah-tanah di bawah jajahan negeri dan tanah-tanah hak milik persendirian di sepanjang laluan kereta api tersebut. Kerjasama antara Kerajaan Malaysia dengan pihak China Communication Construction Sdn Bhd dan rundingan dengan pihak kerajaan negeri telah menyebabkan pembinaan jabatan itu telah bermula dan dijangka siap pada Disember 2023. Walau bagaimanapun, proses rundingan untuk meneruskan projek mega negara terpaksa dihentikan apabila berlakunya pembatalan landasan kereta api Pantai Timur ECRL. Perubahan pucuk pimpinan yang mentadbir negara di mana kejatuhan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib Razak dan sekali lagi negara ditadbir oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad di bawah Pakatan Harapan. Kerajaan PH telah membuat kritikan awal terhadap projek ECRL yang berasaskan cara kontrak projek asal. ECRL dirunding dan dimeterai pada tahun 2016 yang melibatkan sejumlah harga yang tidak wajar dan tinggi di samping wujudnya ketidaktelusan dari segi spesifikasi teknikal, harga dan justifikasi ekonomi. Malaysia telah membuat penilaian semula terhadap projek mega ini dengan lebih teliti bagi memastikan negara mendapatkan pulangan yang terbaik dan tanpa menjejaskan pembangunan negara. Kerajaan telah menghantar wakil pemimpin negara iaitu Tun Daim Zainuddin sebagai utusan khas Perdana Menteri bagi mengetuai proses perundingan semula dengan kerajaan China supaya penyelesaian menang-menang diperolehi di antara kedua-dua pihak. Hasil rundingan, kedua-dua pihak berjaya mencapai kesepahaman dalam bentuk perjanjian ECRL yang saling memanfaatkan dan sekaligus menambah baik perjanjian sedia ada berbanding apa yang telah dipersetujui dalam rundingan yang sebelumnya. Sebagaimana yang telah diumumkan pada 12 April 2019, Malaysia Rail Link Sdn Bhd dan China Communications Construction Company
telah menandatangani sebuah perjanjian tambahan bagi meneruskan projek ECRL dan hasilnya kedua-dua syarikat ini akan bekerjasama bagi mengurus, menyelia dan menyelenggara projek ini. Oleh itu, projek ECRL yang telah ditambahbaik ini, hasil rundingan baru akan menawarkan pengangkutan penumpang dan kargo, memberi tarikan kepada pelaburan sepanjang jajaran rel dan dapat mewujudkan peluang yang ketara kepada penduduk tempatan. Teori yang dipilih oleh kumpulan kami ialah teori Myers-Briggs kerana teori ini lebih cenderung untuk menghasilkan dan melaksanakan tugas serta pekerjaan sebagai wakil rundingan yang efisien dan produktif. Seseorang yang mengamalkan teori ini lebih bersifat penumpuan kepada penghasilan fakta yang logik dalam membuat keputusan dalam proses rundingan. Teori ini juga menekankan kepada pertimbangan antara kehendak dan tindakan manusia yang akan bersetuju kepada perubahan yang akan menguntungkan diri dan keluarga mereka yang menjadi fokus utama. Selain itu, penggunaan model-model komunikasi seperti model keprihatinan berganda dan model perundingan Savage, Blair dan Sorensen juga membantu dalam proses perundingan. Aplikasi kepada penggunaan model perundingan ini dapat memberi impak kepada setiap strategi perundingan yang digunapakai oleh perunding dalam sesuatu proses perundingan. Pelbagai kemahiran dan teori dalam komunikasi amat penting dalam pelaksanaan perundingan dan semua ini perlu diaplikasikan dalam mencapai kesefahaman dalam perundingan. Antara kepentingan perundingan ialah seperti memahami konsep, elemen serta strategi dan taktik, mendapat keuntungan, membentuk hubungan yang baik dan peluang pekerjaan. Di dalam memahami konsep, elemen serta strategi dan taktik, hubungan Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Republik China telah berjaya mencapai kesefahaman dalam bentuk perundingan perjanjian ECRL yang saling berkepentingan. Faktor kepentingan di antara pihak yang terlibat ini mendorong dengan mudah perundingan hubungan luar negara ini berlaku di mana kata sepakat dengan matlamat perunding dalam perundingan telah menjadi titik tolak pembentukan hubungan di antara dua negara yang terlibat. Hubungan dalam sesuatu proses perundingan adalah hubung jalin isu yang hendak dirundingkan untuk mencapai satu tujuan bersama. Melalui proses rundingan ini juga, penduduk tempatan yang terlibat dengan pembangunan projek laluan rel pantai timur iaitu ECRL akan mendapat pampasan setimpal daripada pihak berkenaan. Projek ini mampu membawa implikasi yang positif dari segi sosioekonomi dan sosial di kawasan luar bandar serta bandar. Dengan keputusan Kerajaan Persekutuan meneruskan pelaksanaan projek ECRL yang bernilai RM44 bilion ini dapat memenuhi tuntutan rakyat yang inginkan rangkaian perhubungan yang lebih meluas dan berkualiti sejajar dengan perkembangan dunia globalisasi. Projek mega ini akan menjadikan Malaysia sebagai negara yang mempunyai fasiliti yang bertaraf dunia dan akan memacu negara ini menjadi sebuah negara yang membangun standing dengan negara maju yang lain. Malaysia mempunyai hubungan yang baik dengan pasaran luar, terutamanya China. Menjaga hubungan di antara pihak yang terlibat adalah penting kerana ia akan memberikan manfaat daripada terjalinnya hubungan yang erat. Perundingan yang berlaku ini sama ada melibatkan dengan negara luar ataupun kerajaan negeri, ia mestilah bersama-sama mendapat persetujuan dan persefahaman dalam perundingan yang dilakukan. Selain itu, hubungan di antara Kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri juga terjalin dengan membentuk hubungan yang baik dan kedua-duanya adalah saling melengkapi kerana dengan wujudnya hubungan sebegini, ia harus dijaga dan dihormati untuk membentuk kerajaan yang aman dan selamat. ECRL ini dilihat akan memberi banyak manfaat dari skop percambahan pertumbuhan ekonomi yang dijangka akan meningkat. ECRL juga akan memberi banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat dan dapat meneroka arus kemodenan pada hari ini. Peluang inilah yang akan turut menyumbang kepada
pertambahan kepakaran teknologi rakyat Malaysia, malah dapat menjana ekonomi negara yang lebih stabil demi kesejahteraan seluruh penduduk. Sebagai rakyat negara ini, kita perlu bersyukur kerana dengan termeterainya projek mega ini, maka kerajaan negeri dapat membangunkan masyarakat setempat dan tindakan perundingan ini juga akan mempengaruhi semua keputusan individu yang terlibat. Pembinaan ECRL adalah pelengkap kepada kemudahan yang sedia ada yang merangsang pertumbuhan lokaliti industri yang telah tersedia ada. ECRL adalah untuk kemudahan rakyat dalam menjana kegiatan ekonomi di sepanjang laluan yang memberi pulangan dari segi pertumbuhan KDNK jangka panjang yang baik, khususnya kepada negeri-negeri yang terlibat dan juga kepada negara khususnya. Keputusan kerajaan pusat untuk membuat semakan semula dan mencapai keputusan yang muktamad untuk meneruskan projek ECRL ini merupakan tekad kerajaan dalam mempertahankan kepentingan rakyat melalui penjimatan lebih RM21 bilion. Projek ECRL juga merangsang proses pertumbuhan urbanisasi terutamanya di kawasan yang terlibat dengan pembinaan stesen kereta api ini. Dan impaknya masyarakat akan menikmati pelbagai pembangunan infrastruktur dan fasiliti baru yang menjadi asas kepada pertumbuhan bandar-bandar baru di sepanjang laluan ECRL. Projek ECRL ini bukan sahaja dapat menjamin pembangunan prasarana sosial yang berkualiti untuk rakyat, malah dapat memacu pertumbuhan ekonomi, mencipta peluang pekerjaan serta membuka pelbagai peluang ekonomi dalam rantaian nilai di samping dapat meningkatkan taraf sosial ekonomi rakyat serta meningkatkan kadar keterhubungan, konektiviti logistik dan rakyat. Pembangunan ECRL juga dapat membuka peluang dan ruang untuk industri pelancongan kerana mempunyai pangkutan yang lebih cepat dan menjimatkan masa untuk sampai ke kawasan pelancongan di pantai timur kerana ia memudahkan pergerakan masyarakat tempatan dan ECRL juga dapat menjadi pemangkin pertumbuhan masa depan negara ini. Pendekatan berterusan bersama pihak rundingan dengan pelbagai strategi dan elemen yang cukup penting bagi perunding adalah medium untuk meyakinkan pihak rundingan. Kemahiran berkomunikasi sewaktu perundingan mestilah menggunakan komunikasi berkesan dengan meyakinkan pihak lain semasa proses tawar-menawar mengikut kepakaran perundingan. Proses perundingan seiring berlaku di dalam kehidupan seharian. Namun, perundingan yang melibatkan sesuatu yang memerlukan persetujuan juga mungkin tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat, malah ia mengambil masa yang sangat lama. Perundingan diadakan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri adalah bertujuan untuk mencapai matlamat individu atau organisasi agar boleh melaksanakan projek yang telah dirancangkan. Penggunaan aplikasi konsep perundingan merupakan kemahiran yang dapat memberi kesan kepada semua pihak dengan membangunkan sesuatu hubungan yang dapat menghasilkan kejayaan kepada pihak yang terlibat. Konsep perundingan merupakan suatu komunikasi dua hala yang melibatkan dua pihak atau lebih yang mempunyai pendapat atau kemahuan yang berbeza dalam mencapai matlamat yang lebih menguntungkan atau terus menerima saja apa yang ditawarkan oleh pihak lawan. Perundingan boleh dilakukan dengan rundingan secara individu atau kumpulan, namun sebelum berunding, setiap perunding perlu mengkaji faktor-faktor seperti budaya, khidmat nasihat, politik dalaman, maklumat, sinergi, pengurusan konflik dan peranan masyarakat setempat dan juga dunia luar jika ingin mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar. Perunding juga mesti membuat persediaan dengan mencari maklumat dan membuat rujukan atau mendapatkan nasihat yang sepatutnya bagi mengenali pihak rundingan yang terlibat dengan lebih terperinci.
Walaupun perbezaan ideologi dan fahaman politik antara kedua-dua pihak yang terlibat, ia juga tidak menghalang projek ECRL ini diteruskan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Semua pendekatan perundingan telah diterapkan semasa proses rundingan ini dan ia boleh dikatakan berjaya untuk memperolehi keuntungan kepada kedua-dua pihak, seterusnya membawa kesejahteraan ekonomi kepada masyarakat tempatan dan juga negara. Pada kesimpulannya, pihak yang terlibat dalam proses perundingan akan mendapat persetujuan di mana mereka dapat berkongsi kepercayaan untuk mencapai matlamat yang digerakkan oleh proses perundingan yang dijalankan. Proses perundingan adalah suatu proses yang sentiasa akan berubah dengan peredaran masa, situasi dan tempat. Melihat kepada proses rundingan yang dikaji, kumpulan kami beranggapan bahawa proses rundingan yang dijalankan ini sudah pastinya amat sukar untuk mencapai matlamat yang sama, terutamanya rundingan untuk mendapatkan tanah-tanah di negeri-negeri yang terlibat, kerana harta tanah dan pemilikan ketuanan adalah hak milik negeri. Pelbagai kemahiran dalam komunikasi juga perlu digunakan, termasuk kemahiran mendengar, menyoal dan kemahiran memujuk. Kami juga dapat mengenal pasti apakah tindakan yang perlu dilakukan untuk mengadakan perundingan dari awal sehingga akhir rundingan berlaku. Oleh itu, pengetahuan dan penyelesaian kepada runding ini telah membuka ruang dan peluang kepada kami dalam mempelajari berbagai konsep, teori, strategi dan teknik yang boleh digunakan dalam mengharungi proses perundingan ini. Selain itu, pemilihan pendekatan perundingan perlu juga dikuasai yang melibatkan beberapa skop utama, iaitu perancangan, penyediaan isi dan perancangan tempat, kerana faktor-faktor ini secara langsung akan menentukan pendekatan yang akan diambil oleh perunding dalam sesuatu proses perundingan.